أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencipta kita, memanjangkan umur kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan lagi nikmat kurniaannya kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falembani rahmatullah alaih. Kita ada pada muka surat 35 dah. Baik. Sabda Nabi SAW, man khafallah. Baik, sebelum tu ada saya terlupa, takut saya terlupa. Ada pertanyaan lah. Jadi untuk saya menjelaskan sedikit tentang perkara ni untuk menjadi pedoman. Kerana mudah-mudahan dengan pedoman ni memberi kita satu pedoman untuk kita memahami isu ni lah, iaitu isu berkaitan dengan mimpi melihat Nabi ni macam mana. Jadi ada yang atas permintaan untuk kita menjelaskan, memberi paduan pedoman macam mana kita nak nilai benda-benda gini ni. Boleh pakai ke, tak boleh pakai ke, benar ke, bohong ke, macam mana, apa ukuran dia, macam-macam ada pedoman untuk kita menilai perkara-perkara ni lah. Jadi mudah-mudahan apa yang akan dijelaskan memberi manfaat kepada kita semua untuk menjadi pedoman ya. Pertama sekali tentang mimpi jumpa Nabi ni benar ke atau bohong atau palsu, betul ke salah. Ternyata bahawa mimpi berjumpa Nabi ni memang satu kebenaran, benar. Tapi macam mana kita nak ukur kebenaran itu, itu perkara yang perlu kita ada pedoman sikit lah. Tapi pada dasarnya mimpi jumpa Nabi ni satu kebenaran. Sebab apa satu kebenaran? Kerana Nabi sendiri ada bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, kata Nabi. Siapa yang bermimpi melihat aku, yakni dalam mimpi lah, sesungguhnya memang dia tengok aku sungguh. Maksudnya kebenaran. Apa yang dijumpa Nabi tu memang satu kebenaran. Dia bukan satu macam penyamaran ke, setan ke, tidak. Faqad ra'ani. Ada riwayat lain sebut man ra'ani fil manami faqad ra'al haqqa. Siapa yang bermimpi melihat aku, sesungguhnya dia telah melihat yang sebenarnya ataupun melihat kebenaran. Dua-dua tu boleh diterima pengertiannya tu. Sebab Nabi tu secara keseluruhannya adalah satu kebenaran, ataupun dengan makna yang dilihat tu memang betul-betul Nabi. Sebab apa demikian? Bahawa mimpi itu adalah satu kebenaran kerana Allah Ta'ala jaga Nabi
dan tidak beri kemampuan kepada makhluk-makhluk lain untuk menyamar dalam rupa Nabi. Itu sebabnya. Tak ada orang untuk makhluk lain menyamar. Sebab di dalam hadis tu Nabi beritahu fa inna syaitana la yatamassalu bi. Jadi dalam hadis Nabi beritahu sesungguhnya syaitan ini dia tak dapat nak menjelma dalam rupa aku. Ada kalimat lain dalam riwayat yang lain, ini riwayat ni masyhur lah, Bukhari pun ada, Muslim pun ada, dan riwayat-riwayat hadis yang lain. Jadi ada kalimat yang berbeza. Kalau satu riwayat tu fa inna syaitana la yatamassalu bi, syaitan ni dia tak boleh nak menjelma dalam rupa aku. Jadi riwayat lain sebut la yatakawwanuni, syaitan tu tak boleh nak menggambarkan, membentuk diri jadi rupa aku, tak boleh. Jadi Allah Ta'ala jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga syaitan tak boleh nak menzahir dalam rupa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ulama-ulama ni menjelaskan lagi dan mereka berkhilaf, apakah itu khususiah untuk Nabi saja, macam mana dengan Nabi-Nabi yang lain? Itu mereka itu ada perbincangan lah, ada khilaf. Cuma Nabi Muhammad mereka tidak ada khilaf. Sebab apa? Memang itu nas dengan hadis Nabi, hadis yang sahih dan soreh. Sahih itu maksudnya periwayatannya kuat dan juga maknanya jelas, terang. Adapun Nabi-Nabi yang lain, sebahagian ulama terutamanya ulama tasawuf menyatakan termasuk Nabi-Nabi lain juga. Itu khilaf di antara mereka ni, wallahu a'lam. Okay. Cuma kesimpulannya melihat Nabi ni memang satu kebenaran. Cuma persoalan sekarang, macam mana kita nak ukur kebenaran hak kita tengok tu? Pertama sekali kena tengok orang hak mengaku tu dia boleh dipercaya ke tak? Satu. Jadi atas orang lah. Kalau orang tu pembohong mungkin dia boleh bohong, tapi kalau orang tu dia tak bohong mungkin betul. Satu, nak tahu betul ke salah atas diri orang yang mengaku tu. Jadi saya teringat benda ni pada kisah zaman Covid dulu. Zaman Covid, jadi tengah-tengah orang cari ubat kan, cari ubat nak buat ubat Covid ni, macam-macam lah timbul. Maka adalah cerita orang tertentu bermimpi jumpa Nabi khabar supaya makan satu benda tu, satu bahan tu. Lepas tu dia pun sebar benda tu, masuk dalam internet. Tak dah lama barang tu habis orang beli. Barang sadar berkalang, habis orang beli dah. Kerana tadilah mungkin kada percaya siapa yang mimpi jumpa Nabi tu memang mimpi jumpa Nabi sungguh. Tapi kena tengok juga ukuran tadi. Orang yang bercakap tu boleh pakai ke tak? Satu, ukuran di situ. Yang kedua, kandungan mimpi tu, apa yang dilihat itu juga ada pedoman dia, kita nak ukur betul ke salah. Selain daripada orang yang menyatakan itu satu perkara. Kalau dia percayai, mudah-mudahan betul lah. Kalau orang tu si pembohong, tertolaklah. Baik. Yang kedua, dari segi kandungan mimpi itu sendiri, apa ukuran dia? Ulama-ulama kita menetapkan berdasarkan kepada hadis dan keterangan mereka ni, bahawa orang yang mimpi tengok Nabi itu biarlah rupa Nabi hak asal sebagaimana Nabi itu hidup. Bahawa Nabi yang dia lihat tu dalam rupa asal dia, sebagaimana dia hidup masa dia hidup lagi dulu. Jadi macam mana kita nak tahu? Itu ditulis oleh ulama. Ada riwayat imam-imam, ulama-ulama kita dia ada tulis kitab menyatakan tentang diri Nabi ni, fizik Nabi, rupa Nabi. Dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah pun ada, Asy-Syama'ilur Rasul, Abazanji pun ada. Dalam tu disebut tentang karakter, sifat Nabi, dari segi warna kulit, bentuk tubuh Nabi, tinggi rendah Nabi, rambut Nabi guana. Ada yang menyebut sampai hidung Nabi pun disebut guana bentuk dia tu. Jadi pergambaran itu jelas. Kesimpulannya bahawa Nabi ni manusia yang sempurna, comel. Kesimpulan mudahnya bahawa Nabi itu comel, sempurna, tingginya sedang, bentuknya itu keadaan manusia yang sempurna. Jadi kesempurnaan Nabi ni rupanya bukan pada sudut kerohanian dia saja sebagai seorang Nabi, tetapi fizikal dia pun seorang satu penciptaan yang sangat sempurna. Fizikal dia putih kemerahan dan berkaca, muka berkaca. Sebab itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kalau ada orang khabar dia jumpa Nabi, dia tanya dulu. Dia tanya, rupa Nabi yang mu tengok tu kan? Jadi ada seorang tu jumpa dia, beritahu Abdullah bin Abbas ni. Jadi dia kata dia mimpi jumpa Nabi. Ibn Abbas tanya dia, macam mana Nabi yang kamu tengok tu? Dia kata rupa dia mirip Sayyidina Hasan, cucu Nabi.
Dia kata mirip Sayyidina Al-Hasan. Jadi Ibn Abbas ni dia tahulah, sebab dia sezama dengan Nabi, dia tengok Nabi, dia kenal lah. Tapi orang Kedian ni mungkin tak cam. Jadi dia tanya, mau tengok tu mana rupa dia. Jadi kawan ni kata oleh kerana Sayyidina Hasan ada masa tu, dia tengok rupa dia tu mirip dengan Al-Hasan, yakni Sayyidina Hasan tu, adik-beradik Husain. Bila Sayyidina Abbas kata gitu, betul, orang mimpi itu betul. Itu sikap ulama dululah, bahawa apa yang dilihat tu biarlah benda yang muafakat dengan realiti Nabi yang sebenar masa hidup. Kemudian sehingga ulama penafsir yang terkenal dalam sejarah, iaitu Imam Ibn Sirin, seperti yang disebut oleh disebut oleh Al-Qari di dalam Umdatul Qari, disebut oleh Al-Aini dalam Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari itu, disebut Imam Ibn Sirin ni sikap dia gini. Dia kalau ada orang khabar dia, kalau ada orang khabar mimpi jumpa Nabi, cuma dia kata mimpi jumpa Nabi, tapi Nabi yang tengok tu tak dikenali, tak tahu ke mana, tak dikenali. Dia kata tak, tu boh, dia tolak benda tu. Dia tolak orang jumpa Nabi, tengok dah keadaan yang tidak dikenali. Jadi kalau sikap Ibn Sirin dalam kebanyakan keadaan, kata Al-Aini tu, Ibn Sirin tu akan kata dia tu tak betul, dia tak mimpi dengan Nabi. Begitu, itu sikap dia. Maka sebab itu jugalah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang juga Imam Hajar Asqalani ni dia ulama hadis terkenal lah, semua orang tahulah Ibn Hajar Asqalani. Sahih Bukhari ni sebenarnya ramai ulama yang syarah dia, antara syarah terbaik lah setakat ni yang disyarah oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kitab Fathul Bari tu antara syarah Bukhari, syarah Sahih Bukhari yang paling baik lah setakat ni. Macam saya sebut tadi tu, Umdatul Qari tu juga syarah kepada kitab hadis Bukhari. Itu dia, cuma orang lain pula syarah yang tu. Tapi nak khabar sikap Ibn Hajar Al-Asqalani ni, dia kata sesuatu orang yang mimpi jumpa Nabi ni boleh diterima sekiranya pertama sekali rupa yang dilihat tu berbetulan dengan rupa Nabi masa dia hidup. Tapi sekiranya dia kata kalau seseorang tu mimpi jumpa Nabi tapi dia tengok rupa yang lain daripada rupa asli dia masa dia hidup, mimpi ni kena tafsir, dia kena tafsir, kena takwil. Itu sikap. Maksudnya antara alamat kebenaran tu ialah Nabi yang dilihat tu dalam rupa yang betul, yang muafakat seperti Nabi masih hidup. Baik, persoalan sekarang, macam mana kalau seseorang tu mimpi jumpa Nabi tapi rupa dia tengok tu lain daripada rupa asal dia? Dan boleh berlaku lain daripada rupa asal. Macam dia mimpi jumpa Nabi, tengok Nabi tu cacat, Nabi kaki ada kaki sebelah contohnya, ataupun Nabi dah cacat. Macam mana sikapnya? Jadi ulama-ulama kita beri pedoman dalam perkara ni bagi orang yang mimpi jumpa Nabi dalam keadaan yang tidak seperti rupa asal dia. Dan kalau Nabi yang saya sebut tadi, rupanya tu secara umumnya satu ciptaan yang sempurna lah. Tapi kalau ada orang mimpi jumpa Nabi, tak ada tangan ke, tak ada kaki ke, bukan rupa asal dia. Jadi ulama kita kata ini perlu ditakwil. Maka dalam kes ni antara tokoh ulama yang memberi huraian terhadap perkara ni, iaitu seorang tokoh ulama besar lah, Al-Imam Ibn Al-Arabi Al-Maliki, seorang ulama besar di Andalus dulu. Dia faqih mazhab Maliki lah, ulama besar. Dia tulis satu kitab syarah kepada Muwatta Imam Malik. Mazhab Maliki ni, Imam Malik ni dia ada kitab besar dia tu yang menjadi rujukan kepada mazhab Malik, kitab Muwatta, kitab hadis dia tu. Jadi yang syarah hadis Muwatta ni termasuklah Al-Imam Ibn Al-Arabi, Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Andalusi ni, Al-Maliki. Dia tokoh yang saya sebut ni, dia bukan Ibn Arabi Sufi tu, hak yang kontroversi tu bukan. Dua orang ni dari tempat yang sama, daripada Andalus belaka. Dan tokoh zaman sama, tempat serupa. Tapi hak ni Sufi, Ibn Arabi tu. Jadi ulama buang alif lam tu nak bezakan dia. Jadi Ibn Arabi tu kalau sebut Ibn Arabi ni Sufi lah. Seorang ulama Al-Hatimi Al-Andalusi ni seorang Sufi, pengarang kitab Futuhat Makkiyah dan macam-macam lagi lah kitab dia karang. Tapi kalau Ibnul Arabi ada alif lam, ini ulama faqih mazhab Maliki. Jadi dua-dua ni sebenarnya dari Andalus belaka.
Sepanyol lah ni. Sebab masa tu Andalus tu zaman kerajaan Islam, kerajaan apa ni, bawah taklukan kerajaan orang Islam. Jadi ramai ulama-ulama timbul situ. Jadi itu dia satu kitab Al-Qabas, syarah kepada Muwatta Imam Malik ni. Dia beritahu dalam tu, kesimpulan daripada dia kata tu, kalau orang mimpi jumpa Nabi bukan dalam rupa asal seperti realiti Nabi masa hidup, maka kena takwil. Dan takwilannya macam mana? Iaitu bahawa rupa yang bukan asal tadi tu adalah menjadi cerminan kepada diri orang yang tengok. Dia kata jadi cerminan kepada diri orang tengok. Macam kita tengok cermin lah. Kita tengok cermin tu, yang gambar kita tengok dalam tu gambar kita, begitu. Jadi dia kata kalau seseorang mimpi jumpa Nabi, dia tengok Nabi dalam rupa yang bukan rupa asli Nabi masa dia hidup, itulah cerminan diri orang yang tengok tu. Lalu dia beritahu, Al-Imam bin Al-Arabi ni beritahu, zaman dia tu ada seorang pemerintah, seorang penguasa, dia mimpi jumpa Nabi. Tapi dia tengok Nabi dalam keadaan rupa gelap. Dia tengok Nabi rupa gelap zaman dia. Jadi bila orang tanya dia macam mana mimpi penguasa ni, salah seorang penguasa pemerintah masa tu mimpi jumpa Nabi tapi dalam keadaan gelap, dia pun beri takwil. Dia kata orang tu pertama sekali dia menzalimi ramai orang. Gelap tu adalah takbir kepada bersikap zalim. Maksudnya dia ni telah menzalimi ramai orang. Yang kedua, dia telah melakukan perubahan terhadap agama dia. Dia ubah agama dia. Itu takwilan gelap yang dilihat oleh tu yang ditakwil oleh Al-Imam Ibn Arabi. Nak kabarnya bahawa kalau ada orang siapa-siapa saja yang mimpi jumpa Nabi dalam keadaan tidak seperti rupa asli dia, kena takwil. Takwilan bermacam-macam lah. Waktu tu saya beri contoh sajalah yang ada catatan dia yang disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Arabi. Baik, kemudian berkait dengan perkara ni selagi ni, status mimpi jumpa Nabi ni macam mana? Boleh buat hujah ke? Tak boleh buat hujah. Ini kita pun kena tengok. Jadi status jumpa Nabi ni sebenarnya dia adalah merupakan mubasyirah. Mubasyirah ni pembawa berita gembira, tapi tidak boleh dijadikan hujah. Hujahnya kena balik kepada dalil asal, balik kepada Quran, balik kepada sunnah, balik kepada kawaid, kepada kaedah-kaedah berhukum dalam Islam. Adapun mimpi jumpa Nabi ni hanyalah sekadar bersifat mubasyirah, ni berita gembira. Maksudnya kita nak pakai jadi dalil, ulama kita menetapkan tak boleh nak pakai jadi dalil kecuali ada sandaran syarak dia, ada ayat Al-Quran yang membenarkan, hadis yang muafakat dengannya dan sebagainya, baru boleh pakai. Maka sebab itu kita tengok sikap-sikap ulama kita seperti itu. Sebagai contoh, dulu pada zaman dinasti Ayyubiyah dulu, ketika kerajaan Ayyubiyah menguasai Mesir, pernah berlaku usaha orang nak curi jasad Nabi ni. Sebenarnya bukan sekali, banyak kali dah ni. Ada 7-8 kali tak silap saya, usaha-usaha orang tertentu di kalangan orang Islam sendiri, di kalangan orang bukan Islam, nak curi jasad Nabi tu. Bukan sekali, banyak kali dah. Sebab tu kalau kita pergi Mekah lah ni, kubur Nabi tu kalau kita gali dalam tu, dia ada pagar dalam tanah tu ada pagar. Orang tanya sebab apa ada pagar dalam tanah? Pada pagar di atas sudah lah. Tapi bahagian dalam tu dipagar juga. Kerana pernah ada percubaan beberapa kali nak curi jasad Nabi. Jadi antaranya yang berlaku pada zaman dinasti Ayyubiyah ketika pemerintahan Sultan Mu'izzuddin Al-Zanki. Mu'izzuddin Zanki ni masa tu dia mimpi jumpa Nabi. Tengok sikap dia. Saya nak cerita ni nak beritahu sikap. Bahawa mimpi jumpa Nabi ni, apakah kita boleh jadi hujah? Benda tu tak boleh nak kita jadikan hujah kecuali ada sandaran-sandarannya. Dalam kisah ni macam mana? Jadi dia mimpi jumpa Nabi. Nabi beritahu dia supaya tolong selamatkan dia lah. Tolong selamatkan dia. Dia bangun tidur, jaga tidur. Dia pun ingat berkali mainan 5 kali ikut. Dia pun bangun solat, tidur balik, mimpi pula kali lagi. Mimpi yang sama. Nabi suruh tolong selamatkan dia. Kan ada usaha nak curi. Dan dalam mimpi tu nampak gambar orang tu, orang nak curi tu. Orang daripada Eropah, orang putih. Jadi dia pun terjaga. Bangun, semayang lagi, semayang, tidur lagi. Mimpi pula kali lagi, 3 kali. Mimpi tu je. Dia pun rasa tak sedap ada benda ni. Dia pun terus
bersegera pergi ke Madinah. Lepas tu dia arahkan orang supaya berkumpul ramai-ramai. Atas alasan ada ni ada sultan nak bagi hadiah ni. Nak bagi hadiah. Padahal nak cang kan. Nak kabarnya dia tak ambil tindakan kecuali cari bukti. Dia cari bukti. Maksudnya dia pegang atas bukti, bukan atas mimpi. Mimpi tu hanya sebagai mubasyirah, berita gembira je, maklumatnya. Tapi jangan pegang atas tu. Kenyataan zahir tu baru dipegang. Lalu dia buat gitu. Dia panggil orang ramai, dia bagi-bagi, tapi tengok tak ada orang tengok dalam mimpi. Dia kata ada lagi tak orang nak bagi. Dia cang, sebab dia cang. Dia cari-cari semua, dia panggil semua orang nak bagi ni. Sultan nak bagi hadiah ni, bagi. Tapi tak nampak orang yang tengok dalam mimpi tu, sebab dia tengok terang muka tu. Cari-cari tak ada. Jadi dia kata ada tak lagi, mesti ada lagi ni. Dia kata jadi pun buat mumah ada tak lagi orang hak dak mari ni. Ada seorang tu mai khabar. Ada. Dia kata ada dua orang kulit putih ni, orang bukan sini lah, yang dia dia mari nak buat haji, duduk sewa rumah dekat masjid Nabi tu, di Baqi', kat kubur Nabi tu, sewa rumah situ. Jadi sewa situ, dan dia ni orang yang sangat soleh, orang baik, sangat soleh, dermawan, suka derma ke orang. Kemudian dia alim pula tu, dia boleh mengajar orang. Dia alim lagi, boleh mengajar lagi. Jadi dia seorang dermawan. Tapi Izzuddin ni dia dapat tadi mubasyirah tu, dia dapat dah tu. Tapi tak khabar orang, dia tak cerita orang. Dia pakai benda ni untuk tujuan-tujuan tu. Sebab benda ni bukan jadi hujah, tapi untuk jadi pedomang je. Jadi dia pun lagi kita tengok, rupa dia sungguh. Rupa ni lah, kita tengok dalam mimpi. Ada orang nak mari. Tapi tak kata benda lagi, dia siasat, minta suruh siasat dulu. Sebab apa? Kerana atas mimpi tu tak nak pegang lagi. Kena cari bukti nyata, pegang atas bukti nyata. Jadi bila dia siasat tengok, akhir sekali terbokor. Ada satu latar ni, dia tok kapek tu tempat dia duduk, tempat dia solat, tempat dia buat ibadah tu lah. Buka kapek tu ada pintu punya. Ada pintu. Jadi bila buka pintu, masuk. Dekat ngadah dah dengan makam Nabi. Dekat ngadah dah. Jadi akhir sekali, oleh kerana sudah terbukti, maka dijadikan pegang. Jadi yang dipegang itu atas bukti nyata tu. Jadi bukan atas mimpi tu. Mimpi itu adalah mubasyirah, pemberi berita gembira saja. Jadi akhir sekali ditangkaplah orang tu kerana atas bukti tadi tu. Nyata dah dia gali lubang nak pergi dekat tu, lalu dihukum mati. Dua orang tu kerana jenayah dia lah. Ini berlaku pada zaman Syekh Izzuddin Az-Zanki, Sultan Izzuddin. Jadi tarikh mimpi ni adalah mubasyirah. Sama juga masa berlaku zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar, ada seorang lelaki, dia mari ke kubur Nabi. Dia pergi kubur Nabi wafat dah zaman Sayyidina Umar. Masa tu kemarau panjang, kemarau berat. Jadi kemarau yang boleh memusnahkan, maksudnya tanah tamam, binatang mati kerana kemarau berat. Jadi dia pergi ke kubur Nabi. Lalu dia bercakap. Sebab apa dia bercakap? Sebab dia faham lah tu, dia tahu. Sebab apa? Dia cakap tu kerana dia tahulah keadaan sebenarnya. Dia kata, ya Rasulullah, dia panggil Nabi, ya Rasulullah, istasqi li ummatik innahum qad halaku. Minta tolong berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Dia minta Nabi, ya Rasulullah, tolonglah berdoa. Dia minta dengan Nabi, tapi bukan Nabi dia minta Nabi tolong doa. Dia pun tahu kedudukan tu. Tapi dia nampaknya minta dengan Nabi lah. Tapi dia minta tu bukan setakat mati setakat Nabi tu. Dia minta Nabi tolong berdoa. Itu tawassul nama dia. Istasqi li ummatik innahum qad halaku. Mintalah ya Rasulullah, mintalah tolong berdoa kepada Allah supaya dengan syafaat ini supaya Allah Taala turunkan hujan. Mereka ni nak rosak, nak binasa dah, kemarau berat sangat ni, nak punah dah ni. Lalu dia tidur, dan tidur di mimpi. Mimpi Nabi datang dalam mimpi dia. Apa yang Nabi khabar ke dia? Pertama sekali Nabi bawa berita gembira, hujan akan turun. Hujan akan turun. Yang kedua, dia pesan mungkin jumpa Sayyidina Umar. Bak khalifah masa tu, khalifah Sayyidina Umar zaman dia. Mungkin jumpa Sayyidina Umar, mu turun khabar. Pertama sekali sampaikan salam. Berita gembira lah kan. Kemudian sampaikan salam. Lepas tu khabar dia, nasihat ke dia supaya jaga umat ni dengan baik lah.
Jadi adalah beberapa perkara lagi. Akhir sekali dia pun pergilah. Bila dia sedar pergi jumpa Sayyidina Umar, dia khabar. Sama sekali Nabi pesan hujan akan turun. Berita gembira. Lepas tu dia beritahu, Nabi ucapkan salam, pesan gini. Sayyidina Umar tu nangis. Sebab berita ingat ke Nabi. Dia kata walaupun begini, dia kata Nabi masih lagi tak lupa aku lah. Macam ibarat kot, Nabi masih ingat ke dia, masih ambil cara lagi ke dia. Dia sedih. Dia terhibur, sedih, dia menangis ke benda tu. Tapi nak khabar, itu satu bentuk basyarah, berita gembira. Dan banyak lagi mimpi jumpa Nabi ni, dia merupakan satu berita gembira. Tetapi tidak semua mimpi jumpa Nabi dalam bentuk tu. Ada juga dalam bentuk pengajaran, mengajarkan orang. Maksudnya orang yang terima mimpi tu, kalau nak sedar, sedarlah. Kalau tak mau sedar, beratlah. Kalau nak sedar pengajaran. Jadi kalau hak jenis berita gembira ni banyaklah kita dengar. Contoh kalau tak silap saya lah, masa perang Israel lawan Mesir dulu tu, macam mana tentera Mesir ni perang tu pelik sikit lah cara dia. Tak terfikir. Israel ni dia ada satu benteng, barlief dia tu benteng yang terkebar di dunia lah. Maksudnya orang tembok pun tak lepas. Sebab apa? Dia tutup benteng dengan pasir. Jadi bom tak netup, bom tak jadi apa. Jadi entah macam mana Mesir akhir sekali dia guna senjata yang tidak terfikir. Dia guna senjata air. Sebab pasir kan yang Allah dengan air. Ngebom tidak Allah, pom tak netup sekarang. Jadi guna senjata air. Dia import daripada Perancis tu alat-alat pang besar-besar, sehingga orang kejut, mana dia ni pang besar banyak, pang air banyak-banyak ni besar ni. Jadi tak khabar lah, untuk pertanian dia tu rupanya digunakan senjata untuk perang. Tapi orang tanya, antara cerita yang berkait dengan kisah ni, diceritakan bahawa Syekhul Azhar masa tu nama Syekh Abdul Halim Mahmud, antara Syekh Azhar yang terkenal lah, orang sangat zuhud, seorang alim, seorang sufi yang sangat zuhud. Antaranya dia mimpi jumpa Nabi SAW. Dikaitkanlah. Itu kalau tak silap saya begitulah lebih kurangnya. Jadi banyak mimpi-mimpi ni tu. Cuma tarikh tu adalah mubasyirah, membawa gembira. Cuma ada juga mimpi-mimpi ni adalah merupakan satu bentuk ancaman ataupun hukuman berlaku. Contohnya apa benda yang saya dah sebut dalam beberapa kuliah sebelum ni, dan kuliah yang minggu lepas tu di tempat lain lah, iaitu kisah seorang ulama yang nak bakar kitab Ihya. Ni ulama ni dari Morocco, nama Ibnu Hirzim atau Hirzihim. Ni ulama maksud orang yang dihormati di tempatnya, ulama besar dihormati, tapi dia kontra dengan ilmu tasawuf, terutama pokok Imam Ghazali ni lah. Jadi dia arah kepada orang ramai ni supaya kutik kupur kitab-kitab Ihya ni nak bakar. Dan dia merancang untuk bakar pada hari Jumaat depan orang ramai. Macam nak memalukan, nak kabur orang ramai. Dia kutik bakar mana-mana kitab Ihya ni, hari Jumaat dia nak bakar. Tapi malangnya, di malam hari tu dia mimpi jumpa Nabi. Mimpi jumpa Nabi kok. Tapi model lain sikit. Mimpi jumpa Nabi. Dalam mimpi tu, dan ini disebut dalam sumber-sumber lah, cuba boleh cek lah banyak sumber yang sebut, terutamanya alim ulama yang syarah kitab Ihya tu, sebahagian mereka ni ada menyebut kisah ni. Jadi mimpi dalam mimpi tu dia jumpa, dia masuk dalam masjid, jumpa Nabi, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar dalam masjid tu. Dah ada Imam Ghazali. Masa ni Imam Ghazali meninggal dah. Kata saya Imam Ghazali dah meninggal masa ni. Jadi dia dalam mimpi tu Imam Ghazali buat tuntutan. Dia kata inilah orang tuduh aku sesat, tuduh aku ni orang dia ni. Jadi kalau aku sesat betul sungguh tuduhan dia tu, aku istighfar lah, aku minta ampun lah. Tapi kalau aku ni tuduhan tu salah, aku nak hak aku balik, aku nak hak aku, kata Imam Ghazali dalam mimpi tu lah. Jadi dilaporkan bahawa diberi kitab dalam mimpi itulah, diberi kitab Ihya ke dia. Nabi pun tengok sela-sela, disebut sebagai sela-sela, tengok sela-sela. Akhir kali Nabi kata, demi Allah, baik kitab ni bagus. Kata gitu. Beri ke Sayyidina Abu Bakar, buka pula, Bakar pun tengok, pilih sela-sela kitab. Sama juga ada, kitab ni bagus dia. Beri ke Sayyidina Umar pula. Tengok, ia pun telik sela-sela baca sela-sela. Kitab ni bagus dia. Tiga-tiga kita bagus mereka.
Akhir sekali Nabi mengarahkan dalam mimpi itulah, Nabi arahkan ni orang tuduh ni oleh kerana mu tuduh orang sesat, mu tuduh gini ni kena hukum, kena sebab. Suruh buang baju. Buang baju sebab. Jadi sebab berapa kali? Tak silap kali yang kelima tu Sayyidina Abu Bakar kesian, dia kata minta ya Rasulullah maaf dia lah, mungkin dia terkhilaf. Mungkin niat dia bukan niat jahat, niat dia nak jaga sunnah dan sebagainya, tapi dia terkhilaf faham jangan. Jadi Imam Ghazali pun setuju, maaf dia lah. Dia pun sedar. Sedar dalam mimpi dia. Tapi lepas sedar tu kesan sakit tu berasa lagi. Kesan sakit dia tu berasa lagi. Jadi tak ada arah ni, dia pun minta berdoa kepada Allah, nak minta bertawassul dengan syafaat Rasulullah ni. Akhirnya dia mimpi semula jumpa Nabi. Dan mimpi tu Nabi sapu tempat sakit dia, dah hilang sakit dia. Dia itu pelajaran untuk dia lah, pengajaran untuk dia. Tapi dia ni dia terima pelajaran, dia sedar. Mimpi itu menyedarkan dia. Akhir sekali dia bertaubat. Dia bertaubat, kemudian dia belajar kitab ayat, bahkan dia jadi seorang ulama besar. Bukan, sebelum tu dia seorang faqih, ulama fiqh besar. Tapi dia mengaji, akhir sekali dia jadi ulama besar dalam ilmu tasawuf. Bahkan dia jadi salah seorang ahli makrifat setelah disedarkan itu. Dia tersedar dengan peristiwa itu. Bahkan inilah dikatakan bahawa salah seorang guru kepada ulama sufi terkenal, iaitu Abu Madyan Al-Tilmisani. Ni salah seorang guru dia. Cuma nak kabarnya kisah ni orang tahu ni, mungkin dia cerita cara terhad, tapi salah satu tanda orang Chang ni seperti yang disebut oleh Imam Abu Hasan Syazili, dia sezama tapi keliang sikit Abu Hasan Syazili ni. Masa dia meninggal ni, orang nak mandikan jenazah dia, nak sempurnakan jenazah dia, ada lagi kesan bekas atas belakang dia tu. Ada lagi kesan. Itu kasih Imam Abu Hasan Asy-Syazili. Itu nak beritahu salah satu bentuk mimpi jumpa Nabi, tapi untuk memberi pengajaran, untuk memberi peringatan, pengajaran bagi orang yang nak sedar. Tapi dalam kisah ni Ibnu Hirzihim ni dia tersedar, dia bertaubat, dia betul balik, dan dia jadi seorang yang baik. Jadi mimpi jumpa Nabi ni dia banyak ragam. Ada kalanya satu berita gembira, satu kemuliaan, tapi ada kalanya adalah satu bentuk peringatan kepada orang tertentu yang mendapat mimpi-mimpi macam itulah, dan banyak lagi lah. Jadi kesimpulan mudahnya bahawa mimpi jumpa Nabi ni memang betul. Yang kedua, ukuran betul tu biarlah Nabi yang kita tengok tu dalam rupa asal dia, seperti Nabi hidup. Kalau rupa lain daripada rupa asal, itu ditakwil, dan takwilannya itu adalah cerminan bagi orang yang tengok. Kalau tengok Nabi cacat, sebenarnya cacatan tu menunjuk pada diri dia. Kalau tengok Nabi ni dalam rupa yang lain daripada apa yang realitinya, itu cerminan untuk dia orang yang melihat. Itu kawaid yang ditetapkan oleh, yang diberitahu oleh ulama-ulama ketika. Yang ketiga, mimpi jumpa Nabi ni dia bukan jadi hukum, dia adalah mubasyirah, berita gembira, pedomang je. Jadi pedomang. Lepas tu kita kena cari bukti zahir, bukti zahir yang mengesahkan benda tu. Baru kita boleh pakai benda tu. Nak berhujah dengan mimpi tidak boleh, tapi berita gembira boleh. Sebab tu ulama berandah pula mimpi ni, berandah dengan Quran Sunnah. Mimpi itu bercanggah dengan Quran Sunnah. Dia tengok situ pula, bercanggah dengan semua-semua agama yang disepakati. Kalau muafakat, maka boleh pakai lah. Itu secara kesimpulan mudahnya macam itulah untuk berdomang kita bagi orang yang dalam isu mimpi jumpa Nabi ni. Sebab sejak dari zaman dulu dah banyak tersebar berita jumpa Nabi ni. Setengah orang tu dia jujur, dia beritahu untuk tujuan iktibar, tapi banyak juga zaman-zaman dulu ada kelompok yang kelompok tertentu ni guna mimpi jumpa Nabi ni untuk melariskan barang lah, untuk mengakak diri lah, untuk mempromosikan pandangan dia lah, macam-macam berlaku. Benda ni bukan baru, sejak dari dulu lagi. Maka ulama kita sudah menetapkan kawaid tadi tu untuk jadi pedomang kita lah. Habislah cerita tu dah secara ringkas, secara umum. Baik, sambung pada kitab ni balik. Dan sabda Nabi SAW sini dah, betul dah? Man khafallaha khafahu kulli syai', wa man khafa ghairallahi khafa min kulli syai'. Artinya, barang siapa takut akan Allah Ta'ala, nescaya takut akan dia oleh tiap-tiap sesuatu. Maksudnya kalau seseorang tu betul-betul sungguh dia mencapai hakikat takut kepada Allah,
Allah Ta'ala akan muliakan dia dengan cara mana? Dijadikan makhluk takut ke dia. Gitu. Kalau dia betul takut, orang jadi takut ke dia. Dan barang siapa takut akan yang lain daripada Allah, nescaya takut ia daripada tiap-tiap sesuatu. Tapi kalau seseorang tu takut pada yang lain daripada Allah, musibahnya apa benda? Allah Ta'ala akan jadikan dia akan takut pada macam-macam. Takut itu, takut ini. Itu dia. Jadi hadis ni beritahu orang yang betul takut pada Allah betul, kalau dia betul, Allah Ta'ala akan muliakan dia dengan cara orang akan takut dia. Tapi kalau seseorang tu takut pada yang lain, maka musibahnya dia akan jadi takut kepada macam-macam perkara. Dia takut benda tu lah, takut benda ni lah, macam-macam. Maka di sinilah berlaku kisah salah seorang sahabat Nabi, Salman Al-Farisi. Masa dia zaman Khalifah Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar akak dia jadi gubernur di Madain. Jadi masa jadi gubernur tu dia hidup zuhud. Salman ni agak zuhud sikit lah. Dia pakaian dia pun lebih kurang aja dengan makan minumnya. Tapi dia dapat menyesuaikan diri antara kecenderungan pribadi dia dengan antara tugasan dia. Itu orang-orang yang gini ni dia sesuaikan. Maksudnya model zuhud dia zuhud lah, tapi dalam urusan rasmi dia buat gaya rasmi lah. Itu model Salman Al-Farisi. Jadi satu ketika ni ada tamu dari luar, namanya Al-Harsu ke nama, tapi Salman tak pernah kenal dia. Mari nak pergi jumpa Salman. Saya dah ingat nama tamu tu, kalau tak silap Al-Hars nama dia. Tapi dia tak pernah kenal lah. Salman tak pernah kenal dia, tak pernah kenal Salman, tak pernah jumpa. Jadi bila mari jumpa Salman tu, Salman panggil nama dia. Padahal tak kenal. Kejut kau ni, bila pula mau kenal aku dah kenal mu, tak kenal aku. Jadi panggil nama. Jadi bila dia panggil tu, lepas daripada tu, bukan setakat, dia pun panggil burung hok tengah terbang, bebas hok tengah terbang lagi. Dia panggil burung supaya turun. Tujuan apa? Nak menghormati tamu aku ni. Burung pun, binatang-binatang hok duduk dalam gua tu mari. Binatang mari, burung turun. Jadi dia seheran, tamu sekali macam mana boleh kenal aku? Tengok jawab Salman dia baca hadis Nabi. Dia tak kebalik, dia beritahu secara isyarat. Dia kata Nabi, kerana dalam hadis Nabi kata al-arwahu junudun mujannadah. Ruh manusia ni seperti askar, tentera yang sedang dibina, sedang dikumpulkan. Fama ta'arafa minhu ittalaf. Mana-mana secara rohani dia akan rapat dekat, dia boleh kenal. Fama tanakara minhu ikhtalaf. Mana-mana hak dicanggah, dia akan jauh dengan sendiri, tak kenal. Rupanya rohani manusia ni dia ada ciri khas dia boleh kenal. Dia ada satu mengenal pengencaman yang tinggi. Yang kedua, hak tadi tu burung tadi dengan burung menata tu. Jadi bila dia heran kejut tu, jadi Salman dibaca riwayat lebih kurang begini. Dia kata siapa yang takut kepada Allah, makhluk yang akan takut ke dia. Siapa yang taat kepada Allah, makhluk akan taat ke dia pula. Dia berdalilkan benda ni lah. Apa yang Nabi khabar ni, bahawa orang yang begini keadaannya. Jadi dijadikan itu dalil apa yang berlaku pada masa itu. Oleh kerana sudah masuk insya-Allah, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.